Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Perkenalkan, Cikgu Asima dan hari ini Cikgu akan berkongsi tentang teknik menulis karangan yang baik. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa itu karangan. Penulisan karangan merujuk kepada aktiviti menulis yang melibatkan penyampaian idea, pendapat atau cerita dalam bentuk teratur dan sistematik. Karangan biasanya terdiri daripada perenggan-perenggan yang berhubung antara satu sama lain untuk membentuk sebuah keseluruhan yang jelas dan mudah difahami. Sekarang mari kita lihat bagaimana untuk membina karangan yang baik. Terdapat 3 langkah utama yang pelajar boleh gunakan. Langkah pertama, pelajar perlu membaca kehendak soalan dengan teliti dan mengenal pasti tajuk serta bentuk karangan yang akan dihasilkan. Pada langkah kedua, pelajar perlu menganalisis dan memahami kehendak soalan dalam masa 3 hingga 5 minit. Pada langkah ketiga, pelajar perlu membina rangka karangan dalam masa 10 hingga 15 minit. Dalam bahagian membina rangka karangan, pelajar perlu mencari idea yang hendak dihuraikan dan disampaikan serta menyenaraikan isi-isi penting tersebut. Seterusnya, kita lihat seperti yang pelajar boleh lihat, terdapat 3 format karangan. Pertama, pendahuluan, kedua, isi, dan ketiga adalah kesimpulan. Mari kita lihat bagaimana untuk menulis pendahuluan. Pelajar boleh menggunakan formula ibu hias adik perempuan. Ibu merujuk kepada isu semasa, hias merujuk kepada huraian isu, adik merujuk kepada ayat tema, dan perempuan merujuk kepada pendapat atau penegas. Pada bahagian isu semasa, pelajar boleh memberikan pendapat atau menyatakan isu semasa yang sedang berlaku dan menghuraikan isu tersebut. Seterusnya, pelajar perlu memberikan ayat tema atau bincangkan tajuk karangan dan memberikan pendapat serta penegas sebagai penutup pendahuluan. Sekarang mari kita lihat tentang teknik menulis isi. Formulanya adalah IHKCU. Ingat, hidup kena cuba up. Pada bahagian I, isi utama, pelajar perlu menentukan satu idea utama yang berkaitan dengan soalan karangan. Isi ini adalah poin utama yang akan dibincangkan dalam perenggan tersebut. Cara menulis isi utama adalah pelajar perlu memastikan isi utama relevan dengan tajuk karangan. Pelajar perlu menggunakan ayat yang jelas dan ringkas. Pelajar perlu menggunakan penanda wacana seperti antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya, tambahan pula, dan sementara itu. Sekarang mari kita lihat kepada H, huraian isi utama. Sebelum menulis huraian, pelajar mesti menentukan isi utama yang ingin dikembangkan. Pastikan isi utama adalah relevan dan menjawab kehendak soalan. Soalan panduan untuk pelajar memahami apa yang perlu diterangkan adalah mengapa isi ini penting, bagaimana isi ini berlaku atau memberi kesan, dan apakah faktor yang menyokong isi ini. Pelajar perlu menggunakan ayat penyambung untuk menghubungkan isi utama dengan huraian. Pelajar perlu memberikan penerangan langkah demi langkah atau keterangan logik pada bahagian huraian isi utama. Sekarang mari kita lihat kepada kesan. K merujuk kepada kesan isi utama. Pelajar menyatakan kesan isi utama dalam karangan dengan menjelaskan akibat positif atau negatif yang timbul daripada isi utama yang telah dibincangkan. Kesan ini berfungsi untuk menambah dimensi kepada isi utama dan menunjukkan pemahaman mendalam pelajar tentang implikasi isi tersebut. Pelajar boleh menggunakan frasa atau ayat penyambung yang biasa digunakan seperti kesannya, akibatnya dengan ini atau hal ini membawa kepada. Sekarang mari kita lihat kepada contoh. Bagaimana pelajar boleh memberikan contoh? Pelajar boleh menyatakan contoh dengan memberikan situasi, fakta, data atau pengalaman tertentu untuk menguatkan isi utama. Contoh bertujuan untuk menjadikan penulisan lebih spesifik dan meyakinkan pembaca. Untuk memperkenalkan contoh, pelajar boleh menggunakan sebagai contoh, misalnya, antaranya, atau hal ini dapat dilihat melalui. Dan untuk yang terakhir pada bahagian isi, pelajar perlu menggunakan ungkapan menarik.
Ungkapan menarik ialah ayat atau frasa yang digunakan untuk menutup perenggan atau keseluruhan keterangan dengan gaya yang memberi kesan kepada pembaca. Ia bertujuan untuk menambahkan keindahan bahasa dan meninggalkan kesan mendalam terhadap mesej karangan. Pelajar boleh menggunakan ungkapan menarik seperti peribahasa dan kata-kata hikmah. Dan untuk bahagian kesimpulan, terdapat formula RHSRCHP. Racun cantik hanya perempuan. Racun merujuk kepada rumusan di mana pelajar perlu merumuskan apa yang telah dihasilkan, dan C merujuk kepada cantik merujuk kepada cadangan. Pelajar perlu memberikan cadangan sebagai penulis. Pelajar perlu memberikan cadangan yang perlu dipraktikkan. Dan setelah memberikan cadangan, pelajar tentunya harus mengharapkan sesuatu daripada cadangan tersebut dan berikan penegas kepada karangan yang telah dihasilkan atau isu yang telah dibincangkan. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan. Bagaimana teknik yang telah kita jelaskan untuk membantu pelajar menjawab soalan-soalan karangan? Soalan dia berbunyi, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini terlalu membimbangkan. Oleh itu, berikan langkah-langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan remaja. Panjang karangan anda hendaklah melebihi 350 patah perkataan. Dan ini merupakan teknik yang boleh kita gunakan. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat isu semasa, huraian isu, ayat tema dan penegas pada bahagian pendahuluan. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini menjadi isu yang semakin membimbangkan di negara kita. Kejadian seperti buli cyber, penagihan dada dan budaya pergaulan bebas sering dipaparkan di media massa. Fenomena ini menunjukkan penurunan nilai moral dalam kalangan generasi muda yang menjadi tulang belakang negara. Faktor utama keruntuhan akhlak termasuk pengaruh media sosial yang tidak terkawal, kurangnya didikan agama serta tekanan rakan sebaya. Kesannya, remaja bukan sahaja kehilangan jati diri tetapi juga menjejaskan keharmonian masyarakat secara keseluruhan. Oleh itu, berbagai langkah proaktif perlu diambil oleh semua pihak untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan remaja agar mereka menjadi generasi yang bermoral dan berakhlak mulia. Jika tidak ditangani segera, isu ini akan terus mencetuskan masalah sosial yang lebih serius pada masa akan datang. Sekarang mari kita lihat bagaimana teknik menulis karangan yang baik menggunakan formula Sekarang mari kita lihat bagaimana teknik menulis isi karangan. Seperti formula yang telah saya kongsikan, terdapat isi, huraian isi, kesan isi, contoh serta ungkapan menarik. Ingat, hidup kena cuba up. Langkah utama untuk memupuk nilai-nilai murni ialah melalui pendidikan agama yang kukuh. Agama mengajarkan prinsip-prinsip asas seperti hormat menghormati, tanggungjawab dan kasih sayang sesama manusia. Dengan memahami nilai ini, remaja dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala negatif. Kesan daripada pendidikan agama yang kukuh ialah remaja mampu membuat keputusan yang lebih bijak. Bahkan dalam situasi yang mencabar, mereka akan lebih berpegang kepada nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, program seperti Camp motivasi agama yang dianjurkan oleh sekolah dan masjid telah berjaya meningkatkan kesedaran moral dalam kalangan remaja. Seperti kata pepatah, berlentur bulu biarlah dari rebungnya. Didikan awal adalah asas kepada pembentukan generasi yang berakhlak mulia. Sekarang mari kita gunakan formula penutup. Sekarang mari kita gunakan formula racun cantik hanya perempuan, iaitu rumusan
cadangan, harapan, dan penegas. Kesimpulannya, memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan remaja memerlukan usaha bersama daripada pelbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, dan media. Pelaksanaan program-program pendidikan moral dan agama, sokongan keluarga yang kukuh serta pengaruh media positif adalah kunci untuk menangani masalah keruntuhan akhlak. Semoga dengan usaha ini remaja dapat membentuk jati diri yang utuh dan menjadi pemimpin masa hadapan yang berakhlak mulia. Ingatlah, remaja yang bermoral tinggi ialah aset yang berharga bagi negara. Kejayaan kita dalam mendidik mereka menentukan masa depan bangsa dan negara. Baik, itu saja dari saya. Itu saja perkongsian dari cikgu. Terima kasih dan semoga teknik ini membantu pelajar dalam membina kalangan yang baik.